أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد. Sekejap ya. Saya tutup satu lagi lampu sebab macam silau sikit. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dan semoga kita menjadi manusia-manusia, makhluk-makhluk yang secara khususnya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa bersyukur, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam selang senggang masa kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diterima menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang salih. Allah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kita ni dalam hidup ni, mukadimah, sejarah mukadimahnya, kita ni dalam hidup setiap orang ada dia punya hajat. Setiap orang ada yang mendefinisikan untuk diri dia apa makna kebahagiaan yang dia nak. Mungkin bila kita tanya orang yang sakit, dia nak duit, dia nak sihat. Kalau tanya orang yang sakit, apa benda yang membahagiakan, dia mungkin akan jawab kesihatan. Bagi orang yang tengah kekurangan duit, mungkin dia akan fikirkan tentang yang bahagia itu adalah banyaknya duit. Bagi orang yang mungkin dalam musibah, apa yang membahagiakan dia, mungkin dia terkeluar daripada musibah. Kalau orang yang rasa nak kahwin tapi rasa susah nak kahwin, ada halangan sana sini, mungkin yang membahagiakan dia adalah mudahnya nak menjalankan urusan-urusan perkahwinan. Bagi seorang pelajar, apa yang bahagia di sisi dia mungkinlah apa yang dia capai dari segi ilmu dan keputusan-keputusan periksa dia. Tapi secara umumnya, bahagia bagi seorang mukmin itu adalah dia menjadi orang yang saleh. Tidak menafikan setiap kebahagiaan itu ada definisi dan konteks yang tertentu bagi setiap hamba Allah Ta'ala. Dia berbeza-beza. Sebab ujian itu datang dalam bentuk yang berbeza-beza. Tetapi secara umum, secara dasarnya, secara umum bagi semua orang Islam, dasar kepada kebahagiaan orang mukmin itu adalah kehidupannya sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran pada ayat yang saya baca tadi, siapa-siapa di kalangan seorang manusia yang melakukan amal saleh, sama ada daripada orang lelaki ataupun orang perempuan, dan dia itu adalah beriman, maka Allah kata falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia, akan menjadikan kehidupan dia itu kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi baik itu konotasi dan maknanya agak subjektif. Jadi baiknya itu mestilah baik. Yang pertamanya baik dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya baik yang merangkumi segala kebaikan dan kebahagiaan yang setiap manusia nak. Tidak kurang pun kekayaan Allah SWT, tidak kurang pun keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Kalau dia bagi kebahagiaan dekat orang ni, kalau dia bagi rezeki yang banyak kepada orang ni, tidak kurang sedikit pun kekuasaan, keagungan, kekayaan Allah SWT tu tidak akan berkurang dan dia akan terus hebat dan maha kaya. Makanya Allah kata apa lagi? Wala najziyannahum, dan kami akan memberikan kepada mereka, kami akan anugerahkan kepada mereka pahala-pahala mereka dengan sebaik mana yang mereka amalkan. Maka dekat sini ada amal saleh. Macam mana nak bahagia, macam mana nak dapat kebaikan, macam mana nak rasa tenang, macam mana nak rasa lapang dada. Allah kata man amila salihah, siapa-siapa yang beramal saleh. Jadi amal soleh ni seperti mana yang
Sebahagian ulama cerita sebut dia ada 2 syarat. Amal soleh ada 2 syarat. Sebab kita bercakap juga tentang nak dapat bahagia. Sebab ramai orang, kita sendiri pun rasa kita mungkin tak bahagia, tak cukup rasa seronok lagi dalam kehidupan. Maka kita minta Allah Ta'ala bagikan kehidupan yang baik-baik. Bagi kehidupan yang bahagia kepada kita. Tapi dalam Al-Quran Allah dah bagi jalan. Bagaimana? Allah bagi jalan di antaranya adalah beramal soleh. Nak dapat amal soleh tu ulama kata apa? Ulama kata kena ada 2 syarat. Yang pertamanya adalah secara zahirnya amalan itu mestilah menepati syarak. Secara zahir amalan itu mestilah menepati syarak. Maknanya apa? Menepati syarak itu adalah seperti mana yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan didetailkan, dihuraikan, diterangkan dengan terperinci di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW yang sahih. Itu syarat yang pertama. Maksudnya secara zahirnya kena ikut Nabi. Secara zahirnya mesti ikut sama macam Nabi buat. Tak perlu nak tokok tambah dan sebagainya. Yang kedua adalah secara batinnya, secara benda yang kita tak nampak, adalah apa yang ada dalam hati kita, iaitu syarat yang kedua adalah ikhlas kerana Allah SWT. Kalau amalan-amalan kita tu tak ikhlas, akan dihempakkan ke atas muka kita balik nanti. Maka amalan itu menjadi salih mestilah memenuhi 2 syarat ini, iaitu mesti ikut syarak, mengikut sunnah. Yang keduanya mestilah ikhlas. Semoga Allah SWT anugerahkan kita, rezekikan kita mengikut apa yang kita buat ini dari segi ibadatnya, mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua ini yang berat sebenarnya. Semoga amalan kita diikhlaskan hati kita ini hanya kerana Allah SWT. Semoga kita mudah dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hari ini kita masuk kepada hadis yang sebenarnya hadis yang ke 35 sebenarnya. 355 tak habis lagi yang saya baca baru satu hadis yang seingat saya lah, Puan Zainul, saya mungkin silap juga, tapi tak apalah kalau ulang sikit hadis yang pendek ni kan. Saya dah baca hadis yang pertama dalam bab hadis yang mengatakan tentang doa-doa apabila kita ditimpa kesusahan ataupun penyakit. Saya dah baca satu hadis yang pertama dan ini hadis yang kedua di dalam bab ini, iaitu hadis yang nombor 355. 355. Yang mana Imam Nawawi rahimahullah dia kata apa? Wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi. Kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza akrabahu amara qal ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Qala al-Hakim, Hakim An-Naisaburi, hadza hadithun hasanun hadithun sahihul isnad. Kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia berkata, apabila telah berlaku ataupun ditimpa sebarang musibah ataupun sebarang perkara yang meresahkan diri dia, kepala dia, hati dia, jiwa dia, jadi bila datang perkara ni, Nabi akan baca ya hayyu ya qayyum. Bila belajar tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ianya nama yang membawa kepada erti sifat juga, kita kena faham dan kita kena hadir hati, kita kena letakkan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tarik diri kita yang mungkin jauh daripada Allah Taala dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya hayyu ya qayyum. Panggillah Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita melihat dia. Panggillah Allah SWT. Kalau kita tak mampu nak rasa kita melihat dia, kita kena tahu dan wajib tahu bahawa Allah SWT pasti dan amat pasti melihat kita. Kembali kepada hadis Jibril yang bila Nabi tanya tentang ihsan, bila Jibril tanya Nabi tentang ihsan, apa makna ihsan itu? Jibril tolong jawabkan kepada Nabi SAW. Nabi tolong jawabkan, Nabi jawabkan dalam konteks dia nak mengajarkan sahabat-sahabat yang lain pada ketika itu. Nabi jawab,
al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ihsan itu adalah kamu beribadat. Ini zikir, ini doa, termasuk dalam ibadat. Ihsan itu adalah kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita tak dapat lihat Allah SWT dengan erti kata kita melihat macam kita melihat orang lain atau kita melihat objek-objek yang diberikan izin untuk kita melihat. Tetapi melihat Allah Ta'ala bukan dengan keadaan yang begitu. Kita merasakan dan yakin kita melihat Allah SWT. Maksudnya Allah berada di hadapan kita dalam keadaan yang maha layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak mampu melihat Allah SWT, maka pastilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu melihat kamu. Maka bila kita rasa macam tu, bagaimana sepatutnya perasaan dan karakter ataupun keadaan fizikal kita sebenarnya masa kita berdoa. Okey, bukan dalam bentuk kita takabur dan bongkak. Kita kena panggil Allah Taala dengan cara yang tawaduk, cara yang takut, cara yang merendahkan diri kita kepada Allah SWT. Ya Hayyu Ya Qayyum, yang maha hidup. Wahai yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai yang maha menjalankan segala perkara, mentadbir seluruh alam, yang maha hebat, tidak akan goyah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebab Al-Qayyum ini, kalau ikut terjemahan dekat sini, dia terjemah apa? Yang zat yang maha hidup, yang maha menghidupkan. Okay? Yang hidup, sebab Al-Muhyi menghidupkan. Kalau kita tengok Al-Muhyil Mumit, nampak tak? Kita baca kan Asmaul Husna. Sebab yang ni pun saya kena terangkan juga. Sebab kalau kita tengok kat sini, kalau dekat sini dia terjemahkan yang menghidupkan, bagaimana pula kita nak terjemahkan Al-Muhyi? Okey? Jadi saya bukan nak membetulkan dan nak menyalahkan terjemahan, tetapi saya rasa mungkin lebih wajar ataupun lebih sesuai kita terjemahkan dengan terjemahan yang maha berkuasa menjalankan dan mentadbir segala sesuatu. Itulah Ya Qayyum. Ya Qayyum. Kalau tengok dalam beberapa tafsiran para ulama mufassir tentang terjemahan atau pemakna kepada Ya Qayyum, Abu Ubaidah dia kata Al-Qaim huwa Daim. Maksudnya yang qayyum, yang berdiri dengan sendirinya ini adalah satu zat yang tidak akan hancur, satu zat yang akan terus menerus menjadi hebat. Ibnu Jarir At-Tabari dia kata Al-Qayyim bihifdhi kulli syai' wa razaqahu. Al-Qayyim ini adalah yang maha memelihara daripada segala sesuatu dan memberi rezeki kepada sesuatu, yang memberi rezeki kepada semua makhluknya. Dan ulama-ulama lain juga mengatakan bahawa makna ia adalah Allah Subhanahu Taala yang kekal berada di atas kekuasaannya. Maka dia sebenarnya banyak takwilan-takwilan terhadap maknanya yang berkaitan dengan makna Al-Qayyum. Maknanya sekarang ni bila kita baca Ya Hayyu, yang maha hidup, Ya Qayyum, yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Okey, yang saya rasa terjemahan tu lebih sesuai dalam konteks kita membacakan hadis ini di dalam bab ini. Bukan saya kata yang menghidupkan itu tidak termasuk dalam konteks memelihara dan mentadbir alam. Menghidupkan termasuk di dalam konteks memelihara alam, tetapi dalam konteks kita duduk dalam bab doa ketika kita ditimpa kesusahan atau penyakit, ia lebih utama untuk lebih sesuai untuk kita kata Ya Qayyum ini adalah yang maha memelihara, yang maha mentadbir segala perkara, yang maha mampu untuk menjalankan segala perkara, yang menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Maksudnya masa kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum itu, dalam kepala kita itulah konteks, itulah kuasa, itulah pujian yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Taala, dan dengan pujian itu kita harapkan Allah Subhanahu Taala memakbulkan doa kita, mengeluarkan kita daripada segala musibah dan kesusahan. Itu konteks dia lah. Itu sebab saya suka terjemah mengikut konteks apa yang kita nak baca doa. Sebab macam saya sebut selalu,
Doa perlu kepada hadir hati. Macam mana nak hadir hati kalau doa yang kita baca itu kita tak faham? Maka hadir hati kita berdoa dengan kepada yang maha hidup, yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah aku minta pertolongan. Dengan rahmatmu ya Allah aku minta pertolongan. Imam Al-Hakim An-Naisaburi dia kata hadis ini sahih dari segi sanad dia. Itu sebab kalau kita tengok kat sini dia duduk dia diterima sebagai kategori hasan li ghairih, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Ibn Sunni juga, walaupun dekat situ ada satu isu dhaif dari segi perawi, tapi dia tidak kuat. Maksudnya bukan dhaif yang sangat-sangat, jadi dia angkat martabat hadis ini kepada hasan li ghairih, maka boleh digunakan riwayat ini untuk kita berdoa. Apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Birahmatika astaghith. Dan kita terus kepada riwayat yang seterusnya. Kita terus kepada riwayat yang seterusnya. Ada soalan tak? Okey, tak ada soalan. Okey, kita teruskan dengan hadis yang seterusnya, iaitu apa? Rawaina fihi an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahammahu al-amr rafa'a ra'sahu ila as-sama' faqala subhanallahil azim wa idza ijtahada fi ad-du'a qala ya hayyu ya qayyum. Kami meriwayatkan daripada padanya di dalam At-Tirmizi juga. Dalam At-Tirmizi ke hadis yang atas ni? Kitab At-Tirmizi, kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi juga daripada Abi Hurairah. Sesungguhnya Nabi SAW apabila datang satu perkara yang dia rasa nak buat ataupun dia rasa macam nak buat tapi maksudnya ada yang bermain dalam kepala dia, ataupun yang merisaukan dia dekat sini, rafa'a ra'sahu ila sama', dia mengangkatkan kepala dia ke langit. Faqala, dan maka dia berkata subhanallahil azim. Dan kalau dia nak betul-betul berdoa, dia akan baca ya hayyu ya qayyum. Ini riwayat yang disampaikan, dikatakan, yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Tetapi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, tetapi martabatnya dhaif yang sangat-sangat. Sebab di dalamnya itu ada Ibrahim bin Fadl Al-Makhzumi yang dikategorikan sebagai orang yang tidak diambil riwayatnya untuk diletak, maksudnya dia ditinggalkan riwayatnya. Maksudnya kalau orang ambil riwayat, kalau kata matruk ini, kalau ada riwayat hadis kita tak ambil lah riwayat hadis tu daripada dia. Macam itulah, senang faham. Maksudnya kategori yang agak kuat jugalah dari segi lemahnya itu. Jadi kalau kita tengok dekat sini, klasifikasinya adalah lemah yang sangat-sangat dhaif jiddan. Maka bukanlah kalau orang tanya tak boleh nak sebut subhanallahul azim, boleh sebut, tapi riwayat ini tidak kuat, lemah yang sangat-sangat. Jadi sebab kita dah ada riwayat yang sahih ataupun hasan tadi, maka guna yang tu saja dan ini tinggal. Macam saya kata, saya ulang sekali lagi, let's say kalau kita terlupa, kita ingat ya hayyu ya qayyum saja, bacalah ya hayyu ya qayyum saja, tetapi bukanlah kita nak ikut, kita bersandarkan kepada hadis yang lemah, yang tersangat lemah ini. Maka kita teruskan memfokuskan diri kita untuk berzikir dengan zikir-zikir yang martabatnya sahih hasan atau hasan li ghairi, insya-Allah. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu قال كان أكثر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم dia kata sesungguhnya Nabi SAW ni dia memperbanyakkan doa. Maksudnya kalau Nabi nak berdoa, Nabi selalu berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, bagikanlah, hadirkanlah kepada kami dekat dunia ini kebaikan, dan dekat akhirat nanti adalah kebaikan juga, dan hindarkanlah kami, lepaskanlah kami, bebaskanlah kami daripada azab api neraka. Maka dalam hadis ini kita tak nampak
kita tak nampak ianya berkaitan dengan orang yang bermasalah ataupun Nabi duduk dalam keadaan bermasalah, tetapi nak bagi tahu Imam Nawawi letak hadis ini di dalam bab ini nak menunjukkan bahawa Nabi sentiasa berdoa dengan doa ini. Makanya boleh tak kalau doa ini dibaca pada ketika apa? Pada ketika kita susah hati ataupun ditimpa musibah, boleh tak baca? Boleh baca, tidak ada masalah. Sebab menjadi kelasiman Nabi SAW selalu baca doa ini. Apa dia? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Okey. Lepas tu ada, kalau orang nak tanya, boleh tak ustaz baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar macam yang ada dalam Al-Quran ayat 201 tu, surah Baqarah. Boleh juga, tidak ada masalah, tetapi baca dulu yang ini. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maknanya lebih kurang je lah. Maknanya lebih kurang je dengan ayat Quran tadi tu, yang surah Baqarah itu dengan doa ini. Maka kalau kita nak dapat pahala ittiba' sunnah, guna doa ini, Allahumma atina fid dunya hasanah. Membaca zikir daripada Al-Quran juga baik, sebab ia adalah sebaik-baik zikir. Zada Muslim fi riwayatihi, Imam Muslim menambahkan pada riwayatnya. Tadi dalam Bukhari, tengok, dia kata kami meriwayatkan hadis ini daripada Bukhari dan Muslim, tetapi lafaz itu lafaz Bukhari, di dalam Muslim ada lafaz tambahan yang lain. Selepas hadis ini, apa dia tambahannya? Dia kata wa kana Anas, sesungguhnya Anas bin Malik, perawi hadis ini sendiri, bila dia nak berdakwah, bila dia nak melakukan kerja-kerja dakwah dia, kerja-kerja kebaikan dia, dia akan doa dengan doa ini juga. Kalau dia nak berdoa dengan satu doa pun, dia akan letak di dalam doa dia doa ini juga. Itu sebab kita tengok kenapalah doa sentiasa akan ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ataupun lepas ni boleh je baca tidak ada Rabbana, ganti Rabbana itu dengan Allahumma, bukan ganti tukar ayat Quran, tetapi bila kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita ambil daripada ayat Quran. Kalau kita baca Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita ambil lafaz daripada hadis. Kedua-duanya baik dan diterima oleh Allah SWT, insya-Allah. Maka menjadi kelaziman Anas bin Malik, dia nak buat kerja dakwah pun dia baca, bila dia nak berdoa pun dia baca juga doa dan zikir ini. Wallahu a'lam. Lepas tu kita pergi kepada hadis yang seterusnya, wa rawaina fi sunan an-Nasa'i wa kitab Ibn Sunni. Wa rawaina fi sunan an-Nasa'i wa kitab Ibn Sunni an Abdullah bin Ja'far an Ali radhiyallahu anhum qala laqanani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula al-kalimat wa amarani in nazala bi kurabun aw shiddatun an aqulaha la ilaha illallahul karimul azim subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Kami meriwayatkan dalam kitab Sunan An-Nasa'i dan juga kitab Ibn Sunni daripada Abdullah bin Ja'far an Ali radhiyallahu anhum. Abdullah sahabat juga, Ja'far pun sahabat juga. Sahabat ambil daripada siapa? Daripada Ali radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum, sebab mereka semua ini adalah sahabat. Anhu radhiyallahu anhu seorang, kalau dua orang radhiyallahu anhuma, kalau ramai radhiyallahu anhum. Qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali cakap, Ali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali dengan Nabi siapa? Sepupu dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajar laqana. Laqana ni maknanya talqin. Laqana yulaqqinu talqinan. Asal kalimah talqin itu dari sinilah, laqana. Laqana ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkinkan aku. Sebenarnya talqin ini dia bukan makna talqin yang faham tu, yang dekat kubur tu. Talqin ini kalau dalam konteks kalau sesetengah ma'had tahfiz ataupun tempat menghafal Al-Quran, dia guna kaedah talqin ini
untuk mengajarkan budak-budak menghafal Al-Quran bagi budak-budak, bagi pelajar-pelajar, bagi murid-murid yang belum boleh baca Quran. Jadi pagi-pagi saya sendiri tengok dekat Indonesia, dia letak Tok Syekh duduk dekat depan satu tabir yang memanjang macam tu. Ini kaedah lah, kaedah. Dia bukan satu benda yang kita kena ikut sebiji macam tu. Dia letak satu tirai, belah sini pelajar lelaki, belah sini pelajar perempuan. Budak kecil-kecil lagi kan, umur 3-4 tahun. Duduk bersila elok-elok dan dia akan bacakan surah-surah Al-Quran untuk pelajar-pelajar, budak-budak kecil ni hafal. Dia bacalah Fatihah, dia bacalah surah-surah pendek bermula daripada Qul a'udzu birabbin nas mungkin. Tapi itulah kaedah talqin. Talqin ni maknanya apa? Talqin ni dia baca, kita baca dan kita minta dia ikut. Kita baca, kita minta dia ikut. Itu makna talqin. Jadi kita pun mungkin kurang pasti, saya pun Allahualam kurang pasti daripada mana perkataan talqin itu diletakkan di dalam, wallahualam mungkin itu kelemahan saya lah. Dalam konteks kita membaca talqin di kuburan selepas mengemumikan mayat. Walaupun perkara itu khilaf, tidak ada masalah, tetapi perkataan talqin itu mungkinlah dari segi konteks kita seolah-olah nak bagi tahu kepada para hadirin supaya ingat dan dengar apa nasihat tazkirah yang nak disampaikan, semoga ianya menjadi pengajaran. Tetapi kalau ikut perkataan talqin dari segi bahasanya adalah mengajarkan. Dalam konteks macam mana? Bukan mengajarkan suruh kita fikir. Mengajarkan ni maksudnya mengajar terus. Maksudnya, okey baca ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun dia baca keseluruhan dulu, pendek-pendek, lepas tu diikuti oleh orang lain. Itu makna talqin. Jadi dekat sini dia kata laqanani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimat. Nabi mengajarkan kami, mentalkinkan kami perkataan-perkataan yang akan tersebut ini. Wa amarani in nazala bi karb, dan dia menyuruh aku kalaulah datang masalah ataupun malapetaka ataupun bencana ke atas aku ataupun kesusahan, syiddah ataupun apa-apa kesusahan dan kesempitan, untuk aku membaca doa ini. Untuk aku membaca doa ini. La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, yang apa? Yang maha mulia, yang maha agung. Maha suci Allah SWT, maha berkatlah Allah Subhanahu wa taala, yang maha yang maha mentadbir arash, yang maha besar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dan mentadbir seluruh alam. Hadis ini sebenarnya kita dah jumpa dah sebenarnya, isu tentang bukan hadiah ni. Yang tu nanti kita akan jumpa. Okey, tak apa. Wa kana Abdullah bin Ja'far, dan Abdullah bin Ja'far ni siapa dia? Di antara perawi hadis ini juga daripada Abdullah bin Ja'far daripada Ali bin Abi Talib. Jadi Abdullah bin Ja'far dia kata apa? Dia kata, bukan Abdullah bin Ja'far kata, maksudnya perawi Ali ni dia kata Abdullah bin Ja'far pun sebenarnya selepas mendengar hadis inilah yulaqin, dia akan membacakan doa ini, zikir ini, wa yanfuthu, dan dia akan tiup kepada orang yang sakit, biha 'alal mau'uk wa yanfathu biha 'alal mau'uk. Dia akan hembuskan kepada orang yang sakit. Hembus ni bila kata nafatha ini dia agak lembut daripada basaqa. Maksudnya kalau basaqa tu dia mungkin ada keluar sikit air liur ke apa ke, mungkin itu basaqa. Okey. Tapi kalau nafatha ni dia lebih lembut sikit daripada basaqa ataupun nafakha. Maka Abdullah bin Ja'far dia buat benda ni. Dia bacakan doa ini, la ilaha illallahul karimul azim, subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin.
kemudian dia tiupkan kepada orang yang sakit, orang yang terkena demam ke apa ke kan. Makanya dia buat, Abdullah bin Ja'far dia buat. Wa yu'allimuha al-mughtaribatun min banatihi. Al-mughtaribatu min banatihi. Dan dia mengajarkan perkara ini, doa ini kepada siapa? Kepada siapa ni? Kejap. Dia mengajarkan kepada anak perempuannya yang telah menikah. Ini terjemahan dekat dalam Hidayah lah. Saya tak pasti apa terjemahan dia dekat dalam Intim. Kalau siapa yang nak boleh share, boleh tolong share. Tetapi saya dah check dah makna mughtaribah ini. Mughtaribah ini lebih kepada konteks maknanya sama Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Kalau tengok dari segi konteks bahasa Arab itu sendiri, makna mughtaribah ini adalah orang-orang perempuan yang berkahwin bukan dengan saudara yang terdekat. Okey, saudara yang terdekat, maksudnya adik-beradik, saudara kaum kerabat yang terdekat yang kita boleh kahwin adalah paling dekat sepupu lah. Paling dekat sekali sepupu lah. Makanya orang-orang yang dikatakan, anak-anak perempuan yang dikatakan mughtaribah ini adalah orang anak-anak perempuan yang kahwin dengan bukan daripada kalangan ahli keluarga. Maknanya boleh faham tak orang perempuan kalau saya tak nak bercakap dari segi perasaan, tapi dari segi konteks dan dari segi apa yang kita boleh faham, mungkin juga perasaan lah, perasaan pertamanya perasaan ayah yang melepaskan anak perempuannya itu kahwin dengan orang yang jauh bukan daripada kalangan family. Yang keduanya jiwa orang perempuan itu sendiri. Macam mana dia ni kahwin dengan orang yang jauh, contohnya orang Perak kahwin dengan orang Johor ataupun orang Sabah, orang luar negara, contohnya Indonesia ke Brunei ke Singapura ke Thailand ke contohnya kan. Jadi luar jauh. Apakah rasa diri dia mungkin rasa lebih sedih, mungkin rasa risau dan takut sikit kan. Bagi ayah pula nak melepaskan anak-anak perempuan yang kahwin dengan orang yang bukan dalam kaum kerabat dia ni pun satu hal yang sebenarnya memberi ujian juga untuk dia sebenarnya. Memberi ujian juga kepada dia. Jadi makna dia dekat sini adalah orang perempuan yang kahwin bukan dengan saudara yang terdekat. Kalau kahwin dengan saudara terdekat, mungkinlah seorang mak ataupun ayah itu dari satu segi mungkin dia tak rasa okey tak apalah, dia kahwin dengan sepupu ni pun adik-beradik satu tok juga, satu datuk dan sebagainya. Kalau apa-apa pun dalam lingkungan keluarga juga yang akan tahu dan akan tolong ambil berat dan sebagainya. Walaupun di sana adalah yang kata kahwin elok jauh sikit supaya nasab itu bercambah dan bertebaran dan sebagainya. Orang dulu-dulu kaedahnya banyak kahwin yang terdekat. Mungkin sebabnya wallahu alam apa sebabnya, tetapi ada juga yang kita dengar bahawa mereka tak nak harta benda mereka, tanah mereka, sawah padi mereka keluar dan jatuh kepada tangan orang lain dan sebagainya. Tapi itu saya tak tahulah sejauh mana kebenarannya, wallahu alam. Kalau ada pun mungkin itu justifikasi yang dirasakan penting pada ketika itu, wallahu alam. Segala-galanya dibolehkan selagi mana syarak mengizinkan. Tetapi kahwin jauh boleh juga ada yang dikatakan diutamakan kahwin jauh dan sebagainya. Maka dari segi genetik ke apa ke, itu kembali kepada kajian-kajian dan pengalaman-pengalaman lah. Tapi dari segi hukumnya boleh. Okay? Dan menunjukkan pada ketika ini juga, pada ketika zaman sahabat ini juga, bahawa telah berlaku kahwin di luar daripada family. Maknanya biasa dah orang kahwin luar jauh daripada family. Dan dalam keadaan kita sekarang ni dah ada social media dan sebagainya, telefon dan sebagainya, mungkin perkahwinan rentas benua, luar daripada keluarga kita, luar daripada tribes ataupun kabilah ataupun race kita, kaum kita pun boleh jadi, banyak dah jadi pun sebenarnya. Maka perkara itu dah tak jadi asing ataupun tak jadi pelik dah dalam keadaan kita ni. Cumanya kita bercakap tentang mughtaribah itu apa makna dia. Jadi Ja'far bin Abi Talib, Ja'far bin Ali ni, Abdullah bin Ja'far ini dia mengajarkan
dia mengajarkan anak-anak dia yang kahwin dengan orang yang bukan dari kalangan ahli keluarga untuk membaca doa ini. La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Itu sebab kalau tengok dekat sini, itu sebab kalau tengok dekat terjemahan itu, terjemahan dekat dekat hidayah itu macam itulah. Dia kata yang baru berkahwin. Tetapi kalau tengok dekat sini, dia tunjuk dekat sini, tengok awal mughtaribah. Wal mughtaribatu minan nisa allati tuzawwaj ila ghairi aqaribiha. Dia adalah wanita yang dikahwinkan kepada orang yang bukan dari kaum kerabat dia. Jadi boleh guna doa ini, la ilaha illallahul karimul azim, subhanahu tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh baca untuk datang musibah dan sebagainya, berlaku musibah dan kecelakaan, kesempitan, keresahan, keserabutan ke apa, boleh baca. Dan juga kalau ikut Abdullah bin Ja'far ni, dia baca sebagai ruqyah jugalah, macam ruqyah. Maksudnya boleh tak baca? Boleh, tak ada masalah. Kalau baca, lepas tu hembuskan, tak ada masalah. Sebab ia pun diamalkan oleh salafus salih. Kalau ada macam ni, tidak ada masalah. Ada dalil dia. Ada sandaran dia. Dan hadis ini pun kategori sahih. Hadis ini pun dikategorikan sebagai sahih. Dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Ahmad bin Hanbal dalam musnad dia, Ibn Hibban pun keluarkan, Tabrani pun keluarkan, Al-Hakim An-Nasaburi pun keluarkan dalam Mustadrak. Maka dari segi pertamanya klasifikasinya sahih, dan keduanya banyak kita hadis mengeluarkannya, dan insya-Allah kita boleh amalkan dengan doa ini. Yang nak ajar kepada anak perempuan pun boleh juga, tidak ada masalah. Fahami makna dan konteksnya insya-Allah. Okey. Kami meriwayatkan, ini hadis yang lain pula. Saya nak tengok kalau ada soalan. Okey, di sini ada soalan tak? Okey, tak ada soalan. Kita sambung terus. Wa rawaina fi sunani Abi Daud, dan kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud daripada Abi Bakrah, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'awatul makrub Allahumma rahmataka arjuk fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud daripada Abi Bakrah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'awatul makrub, kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, doa orang-orang yang ditimpa musibah, ini apa dia? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, da'awatul makrub, doa orang-orang yang ditimpa musibah adalah Allahumma rahmataka arjuh. Ya Allah ya Tuhanku, apa dia? Rahmataka arjuh. Rahmatmu aku harapkan. Arju. Kalau nak cakap Arab lah, siapa-siapa yang baru belajar Arab, contohnya kan, macam kita nak kata aku harap sangat kan, please, contohnya kan, please tu tolonglah. Kalau kita nak kata lebih lagi, kalau bahasa Arabnya arjuh ni maksud please, tolonglah, aku harap sangat. Itu makna dia lah. Jadi bila kita baca doa Allahumma rahmataka arjuh, ya Allah ya Tuhanku, rahmatmu aku harapkan sangat. Aku mengharapkan sangat-sangat rahmatmu ya Allah. Fala takilni ila nafsi, jangan engkau biarkan aku, diri aku, jiwa aku ini tarfata ain. Jangan aku biarkan aku dan jiwa aku ini tanpa pemantauan, tanpa pemeliharaan, tanpa jagaanmu ya Allah. Tarfata ain, sekelip mata pun jangan. Itu sebab kalau kita tengok, kadang-kadang kalau kemalangan nak jadi, kadang-kadang tak perlu lama pun. Kita 1 detik, 2 detik, 1 second, 2 second dah jadi dah.
Ada masa kita jaga sangat pun lelap sikit ataupun kita kita leka sikit pun dah jadi dah. Ada masa kita memang leka, betulkan radio, main telefon contohnya, na'udzubillah, betulkan itu dan betulkan ini, tapi alhamdulillah Allah jaga kita. Tapi dalam keadaan kita mungkin bawa kereta elok-elok dah. Dah berjaga-jaga betul-betul dah, tiba-tiba kita terlepas juga, overlook juga dalam satu saat, 2 saat, maka kita jadi ada kemalangan yang berlaku dan sebagainya. Maka tengok dekat situ di mana kekuasaan Allah SWT bagi masa bila dia jaga, masa bila dia nak uji kita, dengan ujian itu kita dapat pahala dengan sabaran dan sebagainya. Maka segala-gala bendanya sebenarnya kita kena insaf. Kita kena insaf bahawa setiap perkara itu adalah di tangan Allah SWT. Kita hanya boleh berusaha dengan kekuatan dan daya usaha daripada Allah SWT sendiri. Itu sebab adab kita berdoa. Dia kata, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan aku seminit pun, 1 saat pun. Jangan engkau biarkan jiwa aku ini 1 detik pun tanpa pemeliharaanmu. Dan selepas itu apa lagi Nabi ajarkan? Wa aslih li sya'ni kullahu. Dan engkau perbaikilah bagiku keadaan aku keseluruhannya. Sebab sebenarnya kita tak tahu sebenarnya keadaan kita ni baik untuk kita ke tak. Benda ni dah okey ke belum. Ataupun benda yang kita rasa okey tu mungkin tak okey bagi kita. Maka itulah secara keseluruhannya apa yang kita perlu minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali engkau ya Allah. Jadi kita minta Allah Taala jaga dan peliharalah diri kita, sebab kita sebenarnya tak mampu pun nak jaga diri kita. Kita buat adalah percubaan untuk jaga diri kita. Kita kena faham, apa yang kita buat adalah tanggungjawab. Apa yang kita buat untuk jaga diri kita adalah untuk kita cuba menjaga diri kita. Maka itulah perkara yang kita kena berdoa, kita kena sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ni? Oh, hujan lebat. Okey, tak apa insya-Allah, nanti kalau ada masa boleh dengar rakaman insya-Allah. Okey, jadi itulah di antara adab ni sebenarnya. Itu sebab doa ni kita selalu ulang, hadir hati, adabnya macam mana dengan Allah SWT. Maka kalau ada adab, ada hadir hati, faham makna, ikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah bagi. InsyaAllah Allah bagi. Pasti insya-Allah. Kalau tak bagi pun kita akan tenang. Kita akan terus sabar. Kita akan terus bertahan. Kita akan survive insya-Allah. Dah lama mana dah kita hidup. Berapa puluh tahun dah kita hidup dengan segala macam masalah. Tapi kita survive. Kita survive sampai hari ini, kita masih lagi beriman dengan Allah SWT. Kita masih lagi sayang Allah SWT dan Rasul. Kita masih lagi baca Quran. Kita masih lagi boleh bersolat. Maka sebenarnya Allah bagi apa pujian kat kita, itu di bawah tahap kemampuan kita. Allah Maha Adil untuk menghitung dan membalas apa-apa sahaja yang Allah uji kita insya-Allah. Jangan kita rasa dengki, jangan kita rasa tak adilnya Allah Ta'ala, na'udzubillah. Bila Allah uji orang ni macam ni, Allah uji orang ni macam ni. Dia adalah di atas dasar kekuatan dan kemampuan dia nak menghadapi segala bendanya, dan nanti reward atau pembalasan yang Allah bagi kepada kita itu tidak sama, pasti tidak sama. Berdasarkan apa amalan yang orang tu buat, apa amalan yang kita buat, di mana keikhlasan kita, bagaimana penerimaan Allah Ta'ala dalam segala perbuatan ibadat kita. Puan Aminah Suhana, okey, adab nak berdoa kena tahu juga kan maknanya, kena ada ilmu juga untuk berdoa. Ya, itu sebab kita dah sebut dah sebelum ini, dia bezanya doa ni dengan ayat Quran. Kita baca ayat Quran tak faham makna pun sebenarnya tidak ada masalah, sebab dia tetap juga dapat pahala, sebab dia al-muta'abbad bi tilawatihi. Di antara takrifan doa Al-Quran, dia adalah ibadat. Dengan membacanya saja dah jadi ibadat dah. Membacanya saja dah jadi ibadat dah, tidak masalah. Tapi doa dan zikir, ulama letak syarat dia perlu kepada hadir hati. Kita dah bincang awal, kita alaskan dulu kena ada hadir hati. Hadirnya hati di dalam doa, hadirnya hati di dalam zikir, hadirnya hati di dalam istighfar. Maka hadirnya hati itu perlu kepada faham. Tetapi kalau tak ada orang memahamkan, contohnya ada orang ajarkan kepada seseorang orang awam, doa, bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah, dan dia wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia pun bacalah doa itu sampai mati, dia tak faham. Itu dimaafkanlah sebab tak ada orang terangkan kepada dia, dan dia pun mungkin tak sempat nak cari, ataupun dah cari tapi tak jumpa. Tetapi kalau dia tidak berusaha, mungkin itulah kekurangan pada diri dia. Tetapi
dia berdoa mestilah hadir hati dia yang dia tu berdoa kepada Allah SWT bahawa minta Allah SWT turunkan benda-benda yang baik kepada dia. Itulah yang biasa orang doa. Walaupun orang doa, okey, kita doa lepas sembahyang, itu sebab doa lepas sembahyang ni kalau saya sebut dia akan jadi polemik lah tentang doa secara beramai-ramai tu kan. Sebenarnya eloknya doa sendiri-sendiri sebab kita punya hajat lain, imam punya hajat lain, makmum lain hajatnya lain. Tapi tak apalah, itu berkhilaf juga, tidak ada masalah. Jangan bising-bising, jangan ribut-ribut. Nak baca sendiri boleh, nak baca angkat tangan, saya pun angkat tangan bersama-sama imam juga. Tapi kita doa sendiri supaya kita tidak mencetuskan benda-benda yang orang kata apa kurang enak di mata orang awam kan, yang mungkin belum lagi faham tentang perkara-perkara itu secara jelas. Okay? Tak apalah, angkatlah tangan doa. Sebab doa ramai-ramai ni ada juga syariatnya. Contohnya doa semai istisqa, hari raya dan sebagainya. Doa tertentu sahaja Nabi angkat tangan dan doa ramai-ramai. Yang lain lepas solat sendiri-sendiri. Wirid pun senyap-senyap macam kita dah bincangkan. Tapi tak apalah, apa yang diamalkan itu dia ada khilaf di kalangan para ulama'. Dia harapkan ianya muktabar dan kita raikan. Jadi kalau nak baca doa sendiri-sendiri lepas mayang pun, tatkala imam membaca doa, kita angkatlah tangan sama-sama dengan imam, kita berdoa sendiri dengan hajat kita sendiri. Kita faham apa yang kita minta, kita nak apa, kita nak doa kepada siapa. Okey, imam doa lah cara lain, dan orang awam yang mengikut tu, mereka faham tak doa imam doa apa. Kadang-kadang imam doa kadang hampir 7 minit, 5 minit, 7 minit, 10 minit doa panjang sangat-sangat. Makmum sampai daripada angkat macam ni, letak siku atas paha, beralih kedudukan dan sebagainya. Dalam keadaan mereka mungkin tak faham apa yang imam doa. Jadi itu di antara kekurangan yang kita kena perbaiki dan kita kena tambah dan mantapkan lagi doa dari segi kita memahami doa kita berdoa dan sebagainya. Kalau tanya, memang kita kena ada ilmu, memang confirm kena ada ilmu untuk jadikan doa dan zikir kita itu berada di standard yang lebih baik. Berada di standard yang lebih baik, maka kita kena doa dengan faham, hadir hati, dengan rasa tawaduk, dengan rasa rendah diri betul. Sebab nama doa kan minta kena ada rendah diri. Dia bukan minta dalam keadaan kita tegah, rasa takabur dan sombong. Tidak. Dia mesti ada khifatan. Tadarru'an wa khifah. Tadarru', tunduk, rasa patuh, senyap secara perlahan dan sebagainya. Tidak menjerit-jerit. Maka itu adab berdoa. Dan kita harap kita diberikan keupayaan dan kelapangan dan peluang untuk kita memahami setiap doa yang kita baca, setiap zikir yang kita zikirkan kepada Allah Ta'ala, setiap pujian yang kita puji kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, kita harapkan dengan sebab itu semoga hati kita, iman kita makin tinggi, makin meningkat, dan sayang kita kepada Allah SWT makin hebat dari hari ke hari, dan kita semakin cinta nak berdoa Allah Subhanahu Ta'ala, insya-Allah. Okey. Maaf, sikit nak cakap. Ya, boleh. Ada yang berpersoalkan pula, kenapa ya saya diuji? Kenapa? Kalau dia persoalkan macam tu, Ustaz, adakah dia tidak redha dan berdosa tak? Okey. Benda ni biasanya dia akan datang pada awal keadaan lah. Biasanya akan datang pada awal keadaan. Bagi orang yang biasa dah diuji dan dia boleh manage diri dia, mungkin dia tak keluar benda tu lah. Oh, Alhamdulillah. Contohnya kita latih diri kita. Contohnya tak boleh start kereta bila nak pergi kerja. Kita latih diri kita. Bila kita tak boleh nak start kereta pergi kerja, kita kena bersyukur. Ya Allah, nasib baiklah. Alhamdulillah tak mati tengah jalan. Nampak tak? Sebab itu lagi teruk, mati tengah jalan, nak kena panggil towing dan sebagainya. Tak hidup dekat depan rumah, paling kurang kita boleh masuk dalam rumah minum air dan sebagainya. Okey. Jatuh, cedera, Alhamdulillah tak teruk. Kita ajarkan diri kita supaya dalam setiap keadaan yang menimpa kita, kita terus rasionalkan, kita terus fikir tentang ada musibah yang lebih teruk Allah bagi kepada orang lain, tapi aku dapat sikit. Yang pertama. Yang kedua, kita kena sangka baik. Kita kena sangka baik bahawa Allah bagi kita ujian, Allah sayang. Allah tengok kita, Allah lihat kita sentiasa. Kan bila kita baca surah Al-Mulk malam-malam, itu sebab baca surah Al-Mulk, tadabbur itu bagus ya. Ikutlah kelas tadabbur, para asatizah buat tadabbur tu. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan mati dan kematian dan kehidupan itu, mati dan hidup itu untuk menilai kamu, menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu
amala. Untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling bagus sekali amalan dia. Jadi ujian dalam hidup ni ujian. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Adakah mereka menyangka mereka boleh hanya berkata kami beriman? Kalau saya silap baca Al-Quran tu betul-betul kan? Adakah mereka menyangka hanya mereka boleh katakan kami beriman, kami beriman, that's enough, cukup? Tidak. Dan mereka tidak akan difitnah. Maksudnya dia tidak akan diuji. Tak, mereka akan diuji. Selagi mana kita hidup atas muka bumi ni, kita akan diuji. Sama ada kecil atau besar. Ataupun ujian itu pada kita saja mungkin tak jadi ujian kepada orang lain. Ataupun benda sikit pun boleh jadi masalah kepada kita. Jadi itu segalanya adalah ujian. Jadi itu di antara cara kita nak rasionalkan, kita sangka baik kepada Allah SWT bahawa ujian ini perlukan kepada kesabaran, dan kesabaran itu semuanya adalah mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan, mendatangkan martabat iman dan peningkatan amalan salih kita kepada Allah Taala. Dan dengan musibah itu juga sebenarnya menarik diri. Semalam baru sembang dekat pukul berapa sebelum sampai rumah, jumpa kawan sembang, ada kena musibah, kita doakan dia terhindar daripada musibah ni, hilang musibahnya. Dia kata, ya ustaz, dia kata fikir-fikir balik, dia kata sebenarnya Allah nak cuik, Allah nak jentik kita, Allah sayang, dia kata dekat saya, dia kata Allah sayang dekat saya, Allah tarik saya balik dekat dia dengan jadinya musibah ni. Okay. Kita cakap mungkin senang, nampak macam saya cakap ni nampak macam senang. Saya sesekali tidak meremehkan masalah dan ujian yang Allah timpakan kepada orang lain dan siapa-siapa jemaah yang ada dalam ni. Tapi nak bagi tahunya benda tu begitulah cara yang kita nak kena hadapi. Tapi bila ditanya tentang kenapa aku diuji, sebenarnya benda tu kalau dia sebut dalam keadaan dia tak sedar. Contohnya dia macam, dia dah teruk sangat, dia rasa teruk sangat dia itu diuji, sempitnya dada dia sehingga dia terkeluar kata-kata itu dalam keadaan dia sebenarnya tidaklah mempersoalkan Tuhan sebenarnya. Ataupun kalau dia jahil, dia mungkin mempersoalkan Tuhan. Lepas tu para asatizah kena tegur lah, dan dia kena tahu bahawa dia tidak boleh persoalkan Tuhan. Dan dia kena cepat-cepat istighfar. InsyaAllah Allah ampunkan dia, insyaAllah. Sebab setiap orang tidak mempunyai kekuatan yang sama. Tetapi kalau dia dah tahu dah Tuhan itu maha hebat, Tuhan itu kita kena sangka baik dengan dia, tapi dia degil juga. Kenapa aku diuji? Sepatutnya bukan aku diuji. Kalau nak uji-ujilah orang-orang yang teruk. Yang tu agak melampau. Tetapi kalau setengah orang tu dia jadi marah, dia jadi depression, teruk sangat, moga Allah ampunkan dia lah dengan kata-kata dia. Kita minta Allah SWT kuatkan orang-orang yang ditimpa musibah, hindarkan mereka, lepaskan mereka, angkatlah musibah daripada mereka. Semoga mereka lebih dekat dengan Engkau, ya Allah. Sebab manusia itu ada kadar-kadar yang tertentu dia dapat tahan dan lawan pada ketika-ketika yang tertentu. Jadi perkara-perkara tu biasa kita dengar, kenapa aku macam ni, kenapa aku selalu kena macam ni. Dia kadang-kadang bukan mempersoalkan Allah sebenarnya. Kadang-kadang dia mempersoalkan diri dia. Kenapa aku kena macam ni, orang lain tak kena pun? Aku ada buat silap ke? Jadi kadang-kadang kita kena faham bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan diri dia dan dia bercakap dengan Tuhan. Yang pentingnya akidah kita kena jaga. Itu sebab saya kata tadi, kena redha dengan ujian Tuhan, kena fikir ada lagi ujian lebih teruk kepada orang lain, dan kita kena sangka baik dengan Allah Ta'ala, kita kena yakin kepada Allah SWT, kita kena beriman dengan Allah SWT bahawa segala-galanya datang daripada dia, dan kita pun macam-macam mana teruk pun akan kembali kepada dia. Maka minta Allah jaga kita, bagikan kita kesabaran, insya-Allah. Okey. Okay, baik Ustaz, ada daripada Ahmad Kamal tu Ustaz, pada perenggan 359 tu, tentang bacaan tu, takilni atau takilni? Kejap, ada soalan ke? Daripada Ahmad Akmal tu, dia bertanya tentang bacaan, cara bacaan. Okey, cara bacaan wala takilni atau takilni. Dia kalau ikut kat sini wala takilni. Wala takilni, dia tak ada sabdu. Ada tempat yang ada sabdu ke? Tak ada, kalau kat sini tak ada sabdu. Dia tak ada sabdu, dia wala takilni. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Okey? Bacaan dia macam tu. Maksudnya jangan kau lepaskan, okey? Jangan kau biarkan. Okey, jangan kau biarkan. Okey, kejap, ada lagi soalan tak kejap? Setakat ni tak ada soalan Okey. So itulah keadaan dia. Itulah kita nak faham bagaimana kita berhadapan dengan ujian.
Sekali lagi kita jangan meremehkan ujian yang Allah bagi kepada orang lain, sebab ada banyak jenis ujian. Walaupun kita nampak macam benda tu, alah jangan layan lah, jangan ni lah, tak. Dia mungkin senang bagi kita tapi mungkin susah bagi orang lain. Itu sebab kita jangan lokek untuk berdoa kepada orang lain juga. Semoga orang-orang yang diuji dengan segala macam ujian. Ada orang ujian-ujian simple je, dia macam kena panas sikit tak boleh sebab kulit dia cepat mengupas. Kita kena kulit sampai hitam macam saya, kena matahari okey je, tak ada masalah. Tapi bagi kulit-kulit orang yang mungkin sensitif, dia kena panas matahari sikit dia tak tahan. Kita kata Allah tak tahan sikit aku okey je, tak. Jangan samakan kita dengan orang lain. Itu adab kita dengan orang, dengan manusia, dengan makhluk. Kita ada ujian-ujian yang Allah bagi kat kita, ada kelebihan yang Allah bagi kepada orang lain, maka teruskan kehidupan kita dengan adab yang baik, dengan mendoakan kebaikan kepada orang lain juga. Okey. Lepas tu kita teruskan lagi. Kalau ada soalan yang saya tak sempat, tolong bagi tahu. Okey. So hadis ini hasan. Hadis ini hasan, dikeluarkan oleh Abu Daud dalam adab, dalam An-Nasa'i juga, Al-Bukhari juga dalam Adabul Mufrad, bukan dalam Sahih Bukhari, dalam Adabul Mufrad. Ada satu lagi kitab hadis dia. Dan Ibn Hibban juga, Ibn Abi Shaybah dan banyak lagi ulama-ulama hadis yang mengeluarkan hadis ini. Okey. Okey. Lepas tu kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Rawaina fi sunani Abi Dawud ibn Majah an Asma binti Umais radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala uallimuki kalimatin taqulinahunna 'indal karb aw fil karb Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Hadis ini hadis hasan, boleh digunakan. Apa? Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Ibn Majah daripada Asma bin Umais radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, boleh tak aku ajarkan kepada kamu? Nabi ni beradab kan? Dia bukanlah setiap masa dia bercakap dengan perempuan ni lagilah kena lembut. Bercakap dengan lelaki ni dia cowboy sikit. Dia tapi Nabi pun bercakap dengan orang lelaki pun lemah lembut juga. Tapi kita lihat, tengok bila dia cakap dengan Asma bin Umais binti Umais ni lagi lembut. Ala uallimuki. Kalau macam hadis-hadis yang lain, dia bercakap dengan para sahabat, dia kata, apakah yang menghalang kamu daripada kamu buat benda ni. Sebab dia nak ajarkan benda yang lebih baik. Kalau macam orang perempuan, tengok dia cakap dengan perempuan, dengan ukht muslimah, dia cakap ala uallimuki. Ada juga dia cakap dengan orang lain macam ni juga, tapi tak apalah, yang pentingnya adab Nabi bila dia nak bercakap. Nak bagi nasihat pun minta izin, seolah-olah macam minta izin. Okey. Bolehkah aku ajarkan kepada kamu kalimat-kalimat, doa-doa, zikir-zikir yang kamu boleh baca, doa-doa dan zikir ini apabila kamu berada di dalam kesusahan, di dalam kesempitan. Okey. Apa dia doanya? Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. La usyriku bihi syai'a. Aku tidak mensyirikkan dengannya sesuatu pun. Aku tidak mensekutukannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu pun. Maknanya bila jadi musibah kepada diri kita, kita kena fikir dulu yang pertama sekali adalah tentang iman kita. Itu sebab kalau kita tengok dekat sini kan, banyak kita puji Allah Ta'ala. Walaupun dalam keadaan musibah, banyak doa-doa yang Nabi ajar ni lebih kepada zikir, lebih kepada pujian, lebih kepada kita mensucikan Allah SWT, lebih kepada kita mengagungkan Allah SWT. Doanya, contohnya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Tapi awal tu, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, contohnya kan. Jadi ada banyak lagi doa-doa dan puji-pujian. Dia bukan bila kita duduk dalam kesusahan kita hanya minta saja. Boleh minta, tapi adabnya puji Allah SWT dulu. Agungkan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kat sini Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. La usyriku bihi syai'a. Aku tidak mensyirikkan dengannya sesuatu pun. Tak ada pun doa dalam ni. Tetapi dekat sini Nabi nak ajar pasakkan akidah kita kepada keimanan kita kepada Allah SWT. Pegang sungguh-sungguh akidah kita ini. Okay? Minta Allah jaga akidah kita kepadanya. Kepada akidah Islam yang betul ini. Kita minta Allah Ta'ala tetapkan iman kita sehingga kita berjumpa Allah Ta'ala itu. Sebab dalam doa, dalam zikir, ada akidah yang kita kena pegang dulu.
ikatkan diri kita kepada Allah SWT, insya-Allah Allah akan bagi, Allah akan makbulkan doa kita, permintaan kita, insya-Allah. Jadi dekat sini ada lagi tak hadis yang sebelum kita pergi kepada. Okey, saya habiskan sikit lagi hadis, tapi hadis-hadis yang belakang-belakang ni banyaknya yang tak kuat lah, yang tak kuat. Contohnya rawaina fi kitab Ibn Sunni daripada Abi Qatadah. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang membaca ayat kursi dan pengakhiran surah Al-Baqarah, ada yang kata 2 ayat, 3 ayat surah Al-Baqarah itu, dia dalam keadaan dia ditimpa musibah, Allah akan menyelamatkan dia. Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan dia. Hadis ini dhaif, hadis ini hadis dhaif. Lepas tu kami meriwayatkan lagi daripada Sa'd bin Abi Waqqas. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inni la a'lamu kalimatan la yaquluha makrub illa furija anhu. Aku tidak mengetahui satu kalimah yang kalau seseorang yang berada dalam kesusahan itu membacanya, kecuali dia diselamatkan daripada kesusahan itu, daripada kesempitan itu, musibah itu. Iaitu apa? Kalimat akhi Yunus sallallahu alaihi wasallam, kalimah ataupun doa saudaraku Yunus alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini biasa orang baca dalam keadaan-keadaan susah dan sebagainya. Tetapi hadis ini, riwayat ini dhaif yang sangat-sangat. Nanti kita tengok bawah ni ada satu lagi riwayat yang doa ni kita boleh baca sebenarnya, jangan risau. Yang ini saja riwayat ini dhaif, riwayat ini lemah sangat, tetapi riwayat yang selepas ini yang membolehkan kita beramal dengan doa Nabi Yunus ini. Okay, kita tengok kat sini. Kalau tengok dekat buku tu, hadis yang ke 362 muka surat 239. Hadis ini berulang. Tadi pun dalam dalam Sunan Tirmizi juga. Tapi riwayatnya Tadi dalam kitab Ibn Sunni. Tetapi hadis yang lebih kurang sama ada dalam Sunan At-Tirmizi. Apa dia? Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Sa'd bin Abi Waqqas. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu Dhinnun idh da'a rabbahu wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dakwah ataupun doa yang memiliki Dhinnun ini sebenarnya gelaran kepada Nabi Yunus. Ada penafsir dia kata Nun itu adalah nama ikan. Nun, ikan yang besar tu namanya ikan Nun. Jadi digelarkanlah Yunus sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Dhinnun. Dia kata doa Nabi Yunus bila dia berdoa kepada Tuhan dia masa dia duduk dekat dalam perut ikan tu. Hut ni kalau siapa belajar Arab, samakun ikan juga tapi ikan kecil. Tapi kalau hut ini kalau kategori ikan paus, ikan jerung tu kita panggil hut. Hut. So dia kata doanya apa dia? Nabi Yunus berdoa dengan apa? La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku tergolong dalam golongan orang-orang yang zalim, buat kezaliman, buat dosa lah. Maka doa ini sebenarnya bukan minta, tetapi kita memuji Allah SWT, mengiktiraf dosa kita, mengiktiraf kesalahan kita. Itu sebab dengan mengiktiraf kesalahan, dengan kita memuji Allah SWT, Allah akan membantu kita. Itu sebab istighfar itu membawa kepada banyak manfaat dalam hidup seorang Muslim. Inni kuntu minadh dhalimin, iktiraf kepada dosa, kekurangan kita pun sebenarnya termasuk di dalam istighfar. Nabi kata apa? Seseorang yang berdoa dengan doa ini, seorang Muslim yang berdoa dengan doa ini, tidak illa istajaba lahu, tidak ditinggalkan doa ini oleh Allah Ta'ala kecuali Allah istijabahkan dia doa ini. Allah akan makbulkan doa ini. Hadis ini kategorinya hasan. Maka boleh tak kalau orang tanya, walaupun hadis tadi tu dhaif yang sangat-sangat, dhaif yang lemah yang sangat,
tentang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tetapi hadis ini dalam Sunan At-Tirmizi ini martabat dan klasifikasinya adalah hasan, maka kita boleh berdoa dengan doa Nabi Yunus itu berdasarkan nas dan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi rahimahullah. Jadi kalau tengok dekat sini, inilah di antara doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita berada dalam keadaan susah, dihimpit, kesempitan dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merungkaikan segala kemusykilan, merungkaikan segala masalah, mengangkat segala musibah supaya kita berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang tenang, berada dalam keadaan selesa. Semoga iman kita bertambah, amal soleh kita meningkat mutunya. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh dan dirahmati oleh Allah SWT. Puan Aisyah nak tanya, orang perempuan boleh tak buat solat sunat hadiah untuk orang mati? Boleh, tak ada masalah. Kejap, solat sunat hadiah ni sebenarnya saya tak pasti. Solat sunat hadiah, saya yang tahu solat sunat ghaib itulah. Ada yang kata solat sunat hadiah. Betul tak, untuk si mati kan? Ada istilah kata solat sunat ghaib. Solat sunat ghaib tu tak ada masalah. Perempuan pun boleh buat juga, tak ada masalah sebenarnya. InsyaAllah, walaupun dekat sana adalah khilaf dia tentang even solat sunat ghaib tu sendiri pun dalam mazhab Syafi'i mengambil istinbat daripada hadis Nabi dapat perkabaran tentang Ashamah, Raja Najasyi yang meninggal. Raja Najasyi ni bukan semua Islam. Najasyi ni gelaran. Najasyi ni kalau nak faham, dia bukan nama, sebenarnya dia gelaran kepada Raja Habsyah, Raja Ethiopia pada ketika itu. Sama juga macam Firaun. Firaun ini gelaran kepada pemerintah Mesir. Dan nama Firaun ni banyak, siapa yang rajin tengok movie tu tahulah, Ramses lah, apa semua kan, Ramses II lah. Adalah nama-nama Firaun tu. Tapi untuk Najasyi, Raja Najasyi, namanya Ashamah masa ketika para orang muslimin berhijrah sebanyak 2 kali ke Habsyah. Pada tempoh Nabi berdakwah secara senyap-senyap dekat Mekah tu, orang Islam berpindah ke Habsyah sebanyak 2 kali. Masa tu yang jadi raja dekat situ adalah Ashamah. Jadi bila Ashabahnya meninggal, Nabi semayang dari jauh, semayang jenazah dari jauh. Dan inilah yang diistimbatkan dalam oleh Imam Syafi'i, tak silap saya, yang menjadi amalan dan syariat dalam mazhab Syafi'i tentang salat sunat ghaib, salat ghaib kepada si mati. Wallahu alam. Untuk salat hadiah ni saya rasa lebih kurang dengan salat ghaib juga. Yang saya fahamlah, saya pernah tengok-tengok dan baca itu memang salat ghaib juga. Jadi tak ada masalah sebenarnya kalau nak solat pun untuk orang perempuan, tidak ada masalah insya-Allah. Dulu nak Salim membaca doa Nabi Yunus. Kalau rasa bersalin tu susah, sebab kadang-kadang ada orang bersalin ni mana nak kata senang ni kan. Ada ke orang bersalin senyum? Wallahu alam lah. Itu sebab ramai juga orang perempuan mungkin nak bersalin. Dia pilih untuk operate kan. Tapi sebenarnya operate ni pun sebenarnya susah juga sebenarnya, nak jaga dia jahitan dan sebagainya. Wallahu alam, saya ni bukan, tapi pengalaman anak-anak pun tak berapa ramai, 7 orang ni, tapi itulah alhamdulillah kita kenal, maksudnya kita tahu bersalin ni bukan satu benda yang senang lah sebenarnya. Tapi dan kalau rasa benda tu susah, mintalah doa, tidak ada masalah. Di atas dasar benda tu kita rasa susah, doa tidak ada masalah. Bolehlah baca doa walaupun Nabi Yunus tak bersalin. Tapi boleh doa tu, sebab kalau kita rasa itu doa yang kita boleh minta, membantu rasa tenangkan kesakitan yang kita nak bersalin tu. Sebagainya. Kita mengiktiraf dosa-dosa kekurangan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi rasa kita berhenti kat situ dululah. Nanti melabat sampai pantang apa semua lagi. Kita berhenti sampai sikap salin je dulu. Okey, insyaAllah jumpa lagi insyaAllah. Okey. Datang. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Azhar atas perkongsian ilmunya yang amat-amat bermanfaat sekali buat kita, iaitu ketika ditimpa kesusahan dan penyakit, mana semua dengan itulah diharapkan para jemaah dapat memperoleh manfaat melalui perkongsian ilmu ini dan melihatnya sebagai satu wadah untuk mengingatkan diri kita tentang besarnya ganjaran yang diberikan kepada setiap orang yang sabar. Ganjaran daripada Allah kepada orang yang sabar, redha dan bersyukur atas setiap nikmat dan ujian yang dikurniakan kepada kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada penaja Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz perkongsi ilmu, dan juga kepada jemaah yang sudi duduk hingga ke akhir majlis ini. Dan Ustaz, kita tutuplah dulu, tangguhkan dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
Okay, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak atas kekurangan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.